Okey. So semalam kita dah masuk kepada sistem urinary. So hari ini kita akan sambung pada topik yang seterusnya iaitu sistem reproduktif atau reproductive system. Okey, dalam topik ini ada merangkumi dua subtopik. Subtopik yang pertama adalah sistem reproduktif lelaki atau male reproductive system. Subtopik yang kedua 11.2 is subtopik yang kedua adalah female reproductive system, sistem pembiakan wanita. So dalam kedua-dua sistem tersebut, apa yang perlu anda pelajari adalah kebanyakannya ataupun secara keseluruhannya adalah kalau kita lihat kepada learning outcome untuk male reproductive system, tiga sahaja objektif dia iaitu to describe the structure male reproductive system and its function. Secondly, explain the process of spermatogenesis. Third, state the role of hormone in male reproductive system. Okay, three main objektif sahaja. Tetapi kalau lihat sistem reproduktif ataupun reproduktif sistem, kalau nak mengikut kefahaman anda, apa yang anda faham berkenaan dengan sistem reproduktif? Tak kira kalau lelaki ataupun wanita. Pembiakan. Pembiakan. What do you mean by pembiakan? Apa function dia? Apa fungsi utama dia? Apa dia? Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan baby, menghasilkan zuriat yang baru. Yes, untuk menghasilkan zuriat baru yang melibatkan wanita dan lelaki. So yang melibatkan sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan wanita. So untuk memahami macam mana seorang anak atau seorang zuriat tu dapat dilahirkan, tapi kita tak akan masuk yang tu. Cuma yang sini kita akan fokus kepada organ-organ ataupun struktur-struktur di dalam sistem reproduktif lelaki di mana fungsi utama sistem pembiakan lelaki adalah menghasilkan apa? Sperma. Yes, proses Sperm. Yes. So proses tu dinamakan spermatogenesis. Okay, proses spermatogenesis pula dipengaruhi ataupun dipengaruhi oleh atau dimainkan peranan oleh hormon-hormon iaitu hormon yang dihasilkan oleh sistem reproduktif lelaki. So first kena tahu apakah struktur-struktur yang merangkumi sistem reproduktif lelaki. Setiap satu organ-organ tersebut anda kena tahu struktur dan fungsi. Dan fungsi utama sistem pembiakan lelaki adalah menghasilkan sperma iaitu melalui proses spermatogenesis di mana proses ini dimainkan peranan oleh hormon-hormon yang dihasilkan dalam sistem reproduktif lelaki. So, di dalam sistem reproduktif lelaki terbahagi kepada tiga komponen yang utama. Organ yang utama apa dia? Testis. Alright. Kedua adalah organ-organ aksesori iaitu kelenjar-kelenjar. Yang ketiga adalah struktur sokongan ataupun supporting structure. So secara keseluruhan, sistem pembiakan lelaki terbahagi kepada tiga komponen yang utama. Organ utama adalah ataupun primary organ adalah testis, diikuti dengan kelenjar-kelenjar aksesori dan diikuti dengan supporting structure. Seterusnya kita akan lihat spermatogenesis. Dalam proses spermatogenesis terbahagi kepada dua peringkat. Peringkat awal atau peringkat pertama melibatkan penghasilan spermatid. Peringkat yang seterusnya adalah spermatogenesis dan kedua fungsi ini atau proses ini dipengaruhi oleh hormon penting lelaki iaitu hormon Testosteron. testosteron. Ingat lagi sistem endokrin, testosteron dihasilkan di mana? Bukan dekat pituitary gland ke? Bukan hypothalamus. Dipengaruhi oleh hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary gland. Tapi hormon testosteron dihasilkan di mana? Organ mana yang terlibat penghasilan testosteron? Primary organ sistem pembiakan lelaki apa? Dekat telur. Ha? Dekat testis.
dekat testis. Tapi hormon ini dipengaruhi oleh penghasilan hormon yang dirembeskan oleh sistem kelenjar pituitary anterior. So itu kita akan lihat macam mana hormon ini memainkan peranan dalam proses spermatogenesis. Okey, untuk menghuraikan soalan yang pertama, menghuraikan struktur sistem reproduktif lelaki berserta dengan fungsi. So sini kita ada terbahagi kepada 3 bahagian iaitu testis merupakan organ utama, accessory sex glands dan supporting structure. Kenapa testis dikenali sebagai organ utama? Sebab di situlah berlakunya Penghasilan penghasilan sperma. Okey. Ini adalah struktur untuk sistem pembiakan lelaki. Okey, namakan struktur-struktur yang anda boleh lihat pada gambar raja tersebut. Senaraikan saja. Apa yang anda lihat? Banyak tu dia ada sacrum, ada seminal vesicle. Okey. Urinary bladder. Okey, tapi dia Ductus. okey lagi. Anus lagi. Sacrum. Sacrum. Prostate. Lower Okey. septum. rectum. Okey. Antara struktur-struktur di sana itu yang mana yang tergolong di dalam sistem pembiakan lelaki? Sistem pembiakan. Testis, Vaginalis. seminiferous tubules tu. Vagina. Okey. Prostate. Prostate. Okey. What's The body different? of penis. Body of. Penis. Okey. Yang Spondylus. ductus difference tu. Ductus difference. Very good. Lagi. Prostatic urethra. Prostatic urethra. Okey. Very good. Lagi. Membranous urethra. Membranous urethra. Okey. Ejaculatory duct. Okey. Pubic symphysis. Probation. Persis. Okey. Lagi ada? Ductus tu puan? Ductus di mana? What's the difference tu kah? Okey. Ductus was different. Betul. Bulbotrel glands tu. Okey. Bulbul protrans. Betul. Alright. Sekarang kita lihat satu persatu dulu. Okey. Siapa nak huraikan struktur bagi testis? Kumpulan mana tu? Antara kumpulan Emma dengan seorang lagi kumpulan? Testis madam. Hmm. Ukuran dia 5 cm. Okey. Diameter 2.5 cm. Okey. Okey, mempunyai tuniccle vaginalis yang merupakan membran serosa Okey. dari peritorium meliputi testis. Okey. Tunica alveogen Okey. merupakan kapsul berserat putih membentuk Okey. septa untuk membahagikan testis menjadi 200 hingga 300 lobul. Okey. Mengandungi 1 hingga 3 tubulus seminiferus yang mana mempunyai 2 sel iaitu sel septogenik dan sel-sel Sertoli. Okey. Fungsi utama testis apa dia? Menghasilkan sperma. Okey. Yang Fungsi mana testis merupakan ni ada dua, iaitu satu menghasilkan Hormon. sperma, yang kedua menghasilkan hormon. Okey. Bentuk testis adalah ataupun testis merupakan kelenjar yang berada di dalam skotrum. Dia ada sepasang oval gland yang berada di bahagian skotrum. Okay, ukurannya adalah 5 cm panjang dan 2.5 cm diameter. Terdiri daripada tunica vaginalis, di mana tunica vaginalis merupakan membran serus yang datang daripada peritoneum yang meliputi ataupun menutup bahagian testis. Kemudian lapisan yang seterusnya adalah tunica albuginea yang merupakan kapsul yang berfibrous putih. Okey. Tunica fibrous ini kalau kamu lihat nampak tak bahagian putih-putih ni? Alright. nampak.
Alright, so tunika albuginani dia akan membahagikan bahagian testis kepada 200 hingga 300 lobul. Okey. Tunika albuginani akan membahagikan lagi bahagian testis kepada 200 hingga 300 lobul. Okey, setiap satu lobul ini dia nampak tak ada benda yang macam yang berbengkok-bengkok ni. This one dikenali sebagai seminiferous tubule. Okey. Seminiferous tubule. Di mana setiap satu lobul ini mempunyai 1 hingga 3 seminiferous tubule. Okey. Di dalam seminiferous tubule ini pula ada 2 jenis sel. Sel yang pertama dikenali sebagai spermatogenik sel. Sel ini yang akan menghasilkan sperma. Okey, manakala sel yang kedua yang berada di dalam seminiferous tubule ini pula adalah sel Sertoli. Sel Sertoli ini yang akan merangsang penghasilan hormon testosteron. Okay, kedua-dua ni dipengaruhi oleh dua hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari anterior iaitu FSH dan LH. Okey. Boleh? Boleh Puan, boleh. Okey. So sekarang kita masuk kepada bahagian di dalam testis iaitu seminiferous tubule. Okey, seminiferous tubule, apakah huraian ataupun huraian struktur kepada seminiferous tubule? Untuk seminiferous tubule ni, dia adalah tylical tubule. Tubule maksudnya dia macam macam wayar tu, bersimpul tu. Lepas tu dia ada 2 jenis sel, spermatogenik cell dengan Sertoli cell macam tadi tu. Lepas tu dia ada 1 sampai 3 seminiferous tubules dekat setiap lobule tu. Dan fungsi dia samalah macam testis tu, produce sperm dalam spermatogenesis process. Lepas tu dia pun ada 2 jenis sel, spermatogenik cell dengan Sertoli. Okey, spermatogenik sel menghasilkan sel-sel sperma manakala sel Sertoli menyokong proses spermatogenesis. Alright, so itu adalah berkenaan dengan seminiferous tubule. Okey, apabila sel sperma telah dihasilkan di bahagian testis, khususnya lebih spesifik seminiferous tubule, apa akan berlaku seterusnya adalah sperma tersebut akan pergi ke bahagian seterusnya iaitu daripada seminiferous tubule, sperma yang dihasilkan di bahagian seminiferous tubule akan pergi ke bahagian retitestis. Daripada retitestis dia akan keluar ke bahagian efferent duct. Daripada efferent duct dia akan pergi ke bahagian epididymis. Okey, apakah huraian struktur kepada epididymis? Siapa nak jawab? Epididymis. Struktur dia pun organ berbentuk koma. Okey. Sepanjang sepadan posterior setiap testis. Okey. Terdiri daripada epididymis ductus yang bergelung rapat. Okey. Saluran berkesan dari Saluran? Mempunyai 3 bahagian lah. Okey. Epididymis, kepala yang lebih besar. Okey. Bahagian pertengahan iaitu body. Okey. Bahagian paling rendah atau bahagian kecil iaitu ekor. Okey. Alright. Fungsi dia apa dia? Tapak permatangan sperma. Alright. Okey, apa yang berlaku di sini adalah kalau dilihat di sini, struktur kepada epidermis. Epidermis ni sebenarnya berada di atas bahagian atas struktur atas seminiferous tubule. Nampak tak yang bahagian atas di sini? So ini adalah kedudukan bagi epidermis. So, apa yang berlaku di sini, sperma yang telah terhasil akan pergi ke epidermis. So struktur ini berbentuk koma. Okay, berada di bahagian belakang ataupun along posterior border of each testis, terdiri daripada ductus
ductus epidermis. So epidermis sepanjang struktur epidermis terdiri daripada ductus epidermis yang tightly coiled. Okey, daripada efferent ductus, efferent duct from testis akan bersambung kepada epidermis, di mana struktur epidermis terbahagi kepada ataupun terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian yang paling berdekatan pada efferent duct adalah head, itu merupakan bahagian yang paling besar. Bahagian tengah adalah body, dan bahagian yang paling bawah di sini atau paling hujung di sini yang merupakan bahagian yang paling kecil adalah echo. Okey, sambungan daripada echo epidermis ni akan bersambung dengan struktur yang seterusnya iaitu vas deferens. Okay. Sambungan daripada efferent duct akan berhubung dengan epidermis, itu di bahagian kepala. Hujung daripada bahagian kepala sampai ke bahagian badan sampai ke bahagian hujung ekor. Ekor pula akan bertembung ataupun bersambungan dengan struktur yang seterusnya iaitu vas deferens. Okey, apa yang berlaku pada struktur ini apabila sperma memasuki bahagian ini adalah proses pematangan sperma. Okey, proses pematangan sperma. So, sperma dihasilkan di semitubul, semifilus tubul, manakala pematangannya berlaku di bahagian epididymis. Proses ni mengambil masa selama 14 hari. Alright, 14 hari. Dan dia juga membantu sperma untuk bergerak ke bahagian vas deferens semasa rangsangan seksual. So, apa yang berlaku sini? Tempat pematangan sperma dan juga tempat penyimpanan sperma sehingga ada rangsangan. Kalau tak ada rangsangan seksual, maka sperma yang telah dihasilkan akan diserap semula ke dalam badan. Okey. Sperma dihasilkan di bahagian semifilus tubul akan sampai ke bahagian epidermis, di mana bahagian epidermis ni pula akan berlaku pematangan dan akan disimpan di bahagian sama ada di bahagian echo epidermis ataupun vas deferens. Kalau ada rangsangan seksual, dia akan bergerak ke bahagian vas deferens. Tapi kalau tak ada rangsangan seksual, maka dia akan diserap masuk semula ke dalam badan. So, itu adalah berkaitan dengan epididymis. Seterusnya adalah ductus deferens ataupun nama lainnya adalah vas deferens. Okey. Ductus deferens ataupun vas deferens adalah sambungan daripada tail of epidermis. Apa huraian kepada struktur deferens ataupun vas deferens? Apa dia? Okey, struktur untuk vas deferens medium dia ekor epidermis. Okey. Di tempat ni dia diameternya akan meningkat. Okey. Sepanjang posterior sepadan epidermis melalui tali spermatik dan kemudian memasuki rongga pelvic. Okey. So, ductus deferens ini adalah bersambungan daripada ekor epidermis, di mana kawasan ini akan menjadi lebih kurang konvoluted. Konvoluted kurang dia berlipat-lipat. Alright. So, bila dah sampai sini, sperma pula akan melalui kawasan ini sampai ke bahagian akan melalui spermatokot sehinggalah dia masuk kepada kaviti platelet. So, fungsi utama kepada ductus deferens ini sebenarnya adalah sebagai laluan sperma apabila berlaku rangsangan seksual. So, daripada epidermis, dia akan lalu ke bahagian ductus deferens masuk ke bahagian pelvic cavity. Itu satu sebagai laluan. Yang kedua adalah tempat simpanan sementara lah sehingga ada rangsangan. Kalau tak ada rangsangan, dia akan reabsorb, tapi kalau ada rangsangan dia akan berlaku ejakulasi, di mana pergerakan sperma daripada epidermis bergerak ke bahagian ductus deferens, daripada ductus deferens ini akan bergerak ke bahagian pelvic cavity. Okey, so dua fungsi utama, satu sebagai laluan
laluan yang disebabkan oleh peristalsis contraction of muscular cord. Yang kedua adalah tempat penyimpanan untuk beberapa bulan, cuma sehingga ada rangsangan. Kalau ada rangsangan, dia akan di-ejaculate, tapi kalau tak ada, dia akan diserap masuk. Okey. Boleh setakat ni? Boleh Puan. Ada Boleh, Puan, soalan boleh. tak setakat ni? Setakat ni clear. Setakat ni clear. Alright. Yang seterusnya adalah bila daripada vas deferens, sperma seterusnya akan melalui satu lagi struktur yang penting iaitu ejaculatory duct. Okay, daripada vas deferens dia akan bergerak ke bahagian ejaculatory duct. Okay, ejaculatory duct ini sebenarnya adalah pertemuan ataupun gabungan dua struktur penting. Okey, siapa dah huraikan pasal ejaculatory duct? Untuk ejaculatory duct, madam, dia saluran pendek yang dibentuk oleh vesikel saluran dan ampula. Okey. Terletak di bahagian prostat dan anterior prostat. Okey. So dia berhenti di bahagian? Uretra prostat. Okey. Apa fungsi dia? Fungsi untuk organ ini menghasilkan rembesan sperma dan vesikel mani. Alright. So ejaculatory duct ini sebenarnya adalah bahagian yang menggabungkan bahagian ampulla ductus deferens dan seminal vesicle. So kedudukannya adalah di bahagian superior prostat, okay, bahagian superior prostat dan inferior dan anterior bahagian prostat. Okey. Dia berhenti bermula di bahagian ampulla bergabung dengan seminal vesicle berhenti di bahagian prostatic urethra. So apa yang terhasil di sini adalah sperma daripada vas deferens manakala cecair seminal daripada vesicle seminal. Okay, hasil daripada cairan itu dia akan melepaskan semen berserta dengan sperma daripada bahagian uretra keluar daripada badan. So itu adalah struktur dan fungsi ejaculatory ductus. Okey, ductus ejaculatory ductus adalah kedudukannya yang menggabungkan ampulla ductus efferens dan seminal vesicle. Kedudukannya adalah di bahagian atas, bahagian posterior, bahagian bawah dan di hadapan melalui prostat dan berhenti di bahagian prostatic urethra. Fungsinya adalah melepaskan sperma daripada vas deferens dan cecair seminal vesicle daripada vesicle seminal dan dikeluarkan daripada dalam bentuk semen keluar daripada uretra keluar daripada badan ataupun from uretra ke exterior. So itu adalah berkenaan dengan ejaculatory duct. Okey, selepas dia sampai kepada ejaculatory duct, apa berlaku seterusnya? Dia akan melalui uretra. Uretra kita dah masuk semalam, iaitu satu struktur yang merupakan terminal duct, juga ada dua fungsi, satu sebagai reproduktif, satu sebagai sistem urinary. Okay, terdiri daripada otot-otot pada perineum dan penis. Terbahagi kepada tiga bahagian iaitu prostatic membranous dan spongy penile urethra dan berhenti di bahagian external urethra orifice. So fungsinya adalah sebagai laluan untuk semen ataupun urine. Yes, dia ada fungsi, satu sebagai sistem perkumuhan, satu dalam sistem pembiakan. Kalau sistem perkumuhan dia mengalurkan urine, tempat laluan urine, tapi dalam sistem pembiakan dia ada laluan untuk semen, ejakulasi semen. Right. So itu adalah bahagian penting di dalam sistem pembiakan lelaki.
So, struktur yang seterusnya adalah struktur-struktur sokongan. Struktur-struktur sokongan maksudnya dibantu dalam sistem perbiakan lelaki. Antaranya adalah yang pertama, accessory sex gland. Accessory sex gland ni dia adalah kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cecair-cecair yang terdiri daripada yang terkandung di dalam semen. Alright. Sebab semen ni bukan sahaja terdiri daripada sperma, tapi juga bersama dengan cecair yang dihasilkan oleh kelenjar seks sistem perbiakan lelaki. Antara yang pertama adalah seminal vesicle. So huraian kepada seminal vesicle adalah, siapa nak terangkan kepada kelenjar seks aksesori? Okey, siapa nak terang secara ringkas struktur dan fungsi? Saya cuba minum. Alright. Okey, struktur dia macam seperti bag conditionnya. Daripada vesicle semen, salur vesicle semen merupakan fungsi dia mengeluarkan cecair alkali dan nikat untuk menetralkan persekitaran berasid uretra lelaki dan wanita dalam saluran pembiakan. Okey. Yang kedua, prostat gland. Prostat gland. Ya ni, kat sini. This one. Apa bentuk dia? Untuk donat. Bentuk seperti donat. Okey, kedudukannya adalah di bahagian bawah urinary bladder dan diliputi oleh prostatic urethra. Function dia adalah menghasilkan rembesan apa? Susu. Okey, rembesan yang bersifat susu. Okey, susu, berjenis susu, bercirikan susu dan berasid, sedikit berasid dan merangkumi 25% isi padu semen. Yes, so tujuannya adalah cecair ini membantu kepada pergerakan sperma, membantu dalam pergerakan sperma. So itu antara dua kelenjar seks aksesori sistem pembiakan lelaki. Yang ketiga adalah dikenali sebagai bulbul urethral gland. Okay, bulbul urethral gland berada di mana? Okay, bulbul gland ni berada di mana? Entahlah Puan. Okey, kedudukannya adalah dia merupakan sepasang kelenjar di mana ductus dia membuka ke dalam spongy urethra. Okey, kedudukannya merupakan sepasang kelenjar yang di mana ductus dia membuka masuk ke dalam spongy urethra. Alright, fungsinya adalah merembeskan cecair yang berakali ke dalam bahagian urethra dan mucus. Okay, urethra cecair yang berakali ini sebenarnya untuk menyutilkan asid yang berada dalam urin beserta menghasilkan mucus yang melincingkan bahagian ataupun lubricate bahagian hujung penis dan lining of the urethra. So ada cecair-cecair yang dirembeskan bersama dengan sperma adalah cecair yang dirembeskan oleh 3 kelenjar. Namakan kelenjar tersebut. Apa tadi Puan? Okey, ada dalam semen juga selain daripada sperma, ada juga cecair-cecair yang dirembeskan oleh 3 jenis kelenjar. Namakan kelenjar tersebut. Yang pertama apa? Kelenjar seks sistem pihak lelaki yang pertama apa dia?
Baru terang tadi. Seminal vesicle, prostate gland, Cuba. and bulboureter gland. Okey, so itu adalah 3 jenis kelenjar yang merembeskan cecair yang bersama dengan yang terkandung di dalam semen. Okey, Apa fungsi yang dua tu lagi, Puan? tu mana satu? Yang apa tadi Yang first Puan sebut tadi. Ketiga-tiga menghasilkan ataupun merembeskan cecair. Cecair yang pertama yang bersifat alkali ataupun cecair yang kebanyakan cecair ini dia tujuannya adalah untuk menetralkan keadaan yang beraksid. So ada 3 jenis kelenjar. Pertama adalah semifinal vesicle, prostate gland dengan bulboureter gland. Ketiga-tiga kelenjar ini merembeskan cecair yang terkandung dalam semen. Okey. Oh, okey. Faham, faham, Yang faham. terkandung dalam semen. So ciri-cirinya berbezalah daripada satu antara lain. Kalau yang prostagland ciri dia lebih kepada ciri-ciri yang bersusu, sedikit berasid dan merangkumi 25% dan bantu dalam motiliti sperma. Yang dua cecair daripada bulboureter dengan seminal vesicle pula dia membantu untuk menetralkan keadaan yang berasid. Kalau untuk bulboureter keadaan asid dalam urin yang berada melalui uretra. Yang kedua mucus yang lubricate the end of penis and the lining of urethra. Okay, so itu adalah berkenaan dengan 3 jenis kelenjar yang merembeskan cecair yang terkandung di dalam semen. Okey, struktur yang seterusnya adalah struktur komponen yang ketiga adalah bahagian ataupun struktur-struktur yang menyokong. Okey, struktur-struktur yang menyokong terdiri daripada 2 struktur penting. Yang pertama apa dia? Scrotum. Scrotum. Yang kedua adalah penis. Okey, kedua-dua struktur ini juga boleh dikenali sebagai struktur eksternal sebab dia berada di luar badan. Okey, struktur yang pertama iaitu scrotum. Okey, siapa nak huraikan pasal struktur scrotum? Skrotum terdiri daripada kulit longgar, Alright. lapisan yang tergantung dari akar zakar, Okey. penis. Satu kantung kulit yang dipisahkan bahagian lateral oleh web, Okey. dipisahkan oleh septum skrotum. Okey. Setiap testis di skrotum dikelilingi oleh otot kremester, iaitu otot Okey. rangka. Okey, struktur supporting structure ni kalau dilihat adalah struktur yang diliputi oleh bahagian kulit. Okey, bahagian struktur yang meliputi oleh bahagian kulit. Kalau lihat skrotum ni sebagai terdiri daripada kulit yang longgar berada di bahagian subcutaneous layer yang tergantung pada root of penis. Okay, bentuknya seperti punch of skin separated into lateral portion by raphe. Okay, kalau dilihat di bahagian dalam, struktur ini boleh dibahagi kepada 2 bahagian di mana dipisahkan oleh scrotum, spectrum ataupun juga dikenali sebagai ductus muscle, spoot muscle. Okay, di dalam bahagian scrotum ada 2 jenis otot. Okay, ada 2 jenis otot yang memainkan peranan dalam mengekalkan suhu dalam skrotum. Okay, otot yang pertama adalah ductus muscle, yang kedua adalah cremaster muscle. So di dalam skrotum ni ada 2 jenis otot yang penting yang membantu dalam kawalan suhu di dalam skrotum. Satu adalah otot licin yang dikenali sebagai ductus muscle yang dibahagi kepada 2 bahagian sek. Yang satu lagi adalah cremaster muscle yang merupakan skeletal muscle di dalam setiap satu testis dalam skrotum. Okay, kedua-dua otot ini memainkan peranan dalam mengekalkan suhu dalam testis. Itu suhunya mesti B2 atau 3 Celsius kurang daripada suhu badan. Okay, macam mana dia mengawal adalah dengan hasil kontraksi otot-otot tersebut. Kalau dalam suhu yang sejuk, dia akan menghasilkan kontraksi. Kontraksi akan menyebabkan
mendekatkan testis ke dalam, mendekatkan ataupun mengurangkan ruangan di antara testis untuk untuk menaikkan suhu badan, suhu di bahagian skrotum. Tetapi kalau suhu dia tinggi, suhu dia panas, maka otot-otot ni akan relax. Okay, bila dia keadaan relax, maka kedudukan ataupun ruangan-ruangan di bahagian testis akan besar ataupun ada ruangan di antara testis. Kalau kontraksi pada kremaster, dia akan, kalau keadaan suhu tinggi, dia akan relax, maka kedudukannya berjauh daripada badan. Tapi kalau suhu yang tinggi, otot kremaster akan berkontra, mendekatkan skrotum kepada badan untuk memanaskan bahagian skrotum. So itu adalah fungsi untuk datus muscle dan fungsi kremaster dalam mengawal ataupun mengekalkan suhu dalam testis. Untuk tujuan apa suhu ni mesti dikekalkan 2 hingga 3 suhu kurang daripada badan, tujuannya untuk penghasilan sperma. So suhu yang bersesuaian untuk penghasilan sperma di dalam testis adalah mesti 2 hingga 3 Celsius kurang daripada suhu badan. Okay, regulation by location scrotum and contraction of its muscle. Okay, setakat ni okay? Okey Puan. Okey Puan. Alright. So next adalah next supporting structure adalah organ yang dikenali sebagai penis. Okay, siapa nak huraikan ringkas berkenaan struktur ini? Penis medium berbentuk silinder daripada badan, gland zakar dan akar. Okay. Dua bazakar. Okay. Dikelilingi oleh tunica albuginea. Lagi? Berbentuk ekon di hujung distal zakar. Okay. Terminal bukan seperti celah lubang uretra luaran. Okay. Okey, lepas tu akar dia pula bahagian terpasang itu daripada mentol zakar dan batang zakar yang dilampirkan oleh otot bulbospongiosus, otot yang membantu injakulasi. Okay. Alright. So untuk struktur bahagi penis, okay, strukturnya berbentuk seperti silinder, terbahagi kepada 3 bahagian, bahagian badan, glans penis and root. Okey, pada bahagian badan ini pula terbahagi kepada ataupun terdiri daripada 2 corpora cavernosa penis, 1 corpus spongiosum dan lapisan ini atau bahagian ini dilapisi oleh tunica albuginea. Okey, ada lagi satu kawasan yang dikenali sebagai glans penis ni sedikit membesar acorn shape region at the bahagian corpus bahagian hujung distal end of corpus spongiosum penis. Kalau di sini kamu tak berapa lihat dia punya struktur dia, tapi ada di bahagian hujung corpus spongiosum penis di mana dia akan berhenti, merupakan terminal stinglet opening, dan ada lagi satu struktur external ureter orifice. Okay, setiap bahagian gland ini diliputi oleh ataupun ditutupi oleh kulit yang dinamakan prepuce. Alright. So kawasan ini, kawasan gland ini, kawasan gland di bahagian hujung. Nampak tak kawasan yang berwarna hujung ni? Okay, this is actually you punya. Untuk ini sebenarnya adalah struktur dikenali sebagai gland penis yang diliputi oleh ataupun ditutup oleh kawasan kulit yang berlonggar, iaitu foreskin, iaitu prepuce. Ataupun sama seperti kalau kepala tu kamu pakai baju yang berhook. So hook tu seumpama prepuces dan gland tu adalah kepala kamu. Itu rupa dia.
Okey, manakala bahagian akar dia pula, dia attached position, dia berlekat dan terdiri daripada bulb of penis. Okey, and crust of penis ditutupi oleh bulbospongiosal muscle yang membantu dalam proses ejakulasi. So fungsinya adalah dia ada dua fungsi sama seperti tadi, sama seperti uretra, ada dua fungsi. Satu sebagai laluan untuk urin, satu lagi laluan untuk ejakulasi semen. Okey, boleh setakat ni? Boleh, Madam. Alright, so this is your root of Boleh, madam, penis, boleh. terdiri daripada bulb, and this is your crust of penis. Alright. So itu adalah berkenaan dengan struktur-struktur dalam sistem pembiakan lelaki. Okey, fungsi seperti kita maklum, fungsi utama sistem pembiakan lelaki adalah menghasilkan sperma. So proses yang menghasilkan sperma dikenali sebagai spermatogenesis di mana merangkumi dua proses. So proses yang terlibat dalam proses spermatogenesis melibatkan proses mitosis dan proses meiosis 1 dan meiosis 2. Okey, siapa nak huraikan fasa yang pertama? Spermatogenesis, iaitu penghasilan spermatid. Belum lagi sperma tapi spermatid. Spermatid. Berdasarkan kepada gambar raja tersebut. Okay, spermatogenesis ni basekan kepada gambar kat depan ni. Okay, dia akan start dengan spermatogenia iaitu stem cell tu yang mengandungi 46 kromosom, diploid number of chromosome lah. Lepas tu sel spermatogenium tu akan melalui mitosis dan kemudiannya akan membahagi menghasilkan primary spermatocyte. Dia masih lagi ada 46 kromosom. Lepas tu daripada primary spermatocyte tu dia akan replicatekan DNA dia dan kemudiannya akan melalui dekat meiosis 1 tu akan menghasilkan secondary spermatocyte. Yang ni dia dah jadi half lah, 23 kromosom dia jadi haploid. Lepas tu secondary spermatocyte tu dia akan produce dan mereka akan pergi ke meiosis 2. Lepas tu dekat situ kromosom dia akan line up dalam single file along the metaphase plate dan dua chromatic of each kromosom tu separate. Alright. So apa yang berlaku pada fasa yang pertama, proses yang pertama dikenali sebagai spermatogenesis. Okey, bermula dengan sel stem cell, iaitu stem cell yang dikenali sebagai spermatogonia. Okay, spermatogonia ni mengandungi 46 kromosom, iaitu diploid to n number of chromosomes. So spermatogonia ni seterusnya akan melalui proses mitosis, kemudian akan membahagi menghasilkan primary spermatocyte. Okay, primary spermatocyte ini masih lagi mengandungi 46 kromosom diploid to n. Okey, primary spermatocyte ini seterusnya akan dia ini akan replikasi, kemudian akan melalui meiosis pertama. Okey, hasil daripada proses meiosis pertama dia akan menghasilkan secondary spermatocyte. Okay, dalam fasa ini sudah mempunyai secondary spermatocyte ini mengandungi 23 kromosom, separuh daripada primary spermatocyte. Dan hasil daripada meiosis 1 dia akan menghasilkan secondary spermatocyte dan satu lagi adalah secondary spermatocyte. Okey. Secondary spermatocyte ini seterusnya akan melalui proses meiosis yang kedua. Okay, dalam fasa ni kromosom yang berada di dalam single file ni sepanjang metafasa ni akan berada di sepanjang metafase dan kemudian dua chromatic of each chromosomes akan mula berpisah. So hasil daripada meiosis 2 apa yang akan terhasil adalah 4 spermatid terhasil. 4 spermatid ini sebenarnya dia adalah sperma tetapi tanpa ekor. Sperma yang dikelilingi oleh kromosom. Sperma dalam bentuk yang ada kromosom.
Okay, lepas 4 spermatik terhasil, dia akan masuk kepada proses yang seterusnya yang dikenali sebagai spermiogenesis. Okey, siapa nak terang pasal spermiogenesis? Okey, lepas spermatid telah terhasil, dia akan melalui proses spermiogenesis. Okey, apa berlaku pada proses tersebut? Spermatik. Apa yang berlaku? Setelah spermatik terhasil, proses pramatang dan menjadi spermatozoa. Okey. Yes, apa yang berlaku di sini adalah perubahan daripada spermatik menjadi sperma, sel sperma. So perubahan yang di sini adalah apabila cytosol pada bahagian ini akan mula hilang dan akan terbentuk ekor beserta struktur yang panjang ini di bahagian kepala ini adalah akrosom atau topi pada sperma dikenali sebagai an acrosome formed di bahagian nukleus which is condenses and elongate and menggalakkan di masa ni juga sel-sel sel setolisa juga akan menyingkirkan cytoplasm. So, apa yang berlaku di sini adalah tak ada pembahagian sel seperti dalam spermatogenesis, tetapi akan bentuk spherical spermatic akan mula berubah kepada elongated slender sperma. Dan apa yang terbentuk di sini adalah cap yang berada di bahagian warna merah ini adalah akrosom di mana membentuk pada bahagian atas nukleus which is padat dan panjang, padat and elongated and flagellum. Ekor mula terbentuk dan juga mitokondria. Okay, seterusnya akan menyingkirkan kenapa boleh berlaku, kenapa struktur ini boleh terhasil disebabkan oleh setosa telah menyingkirkan cytoplasm yang berlebihan. Okey, akromos ini terbentuk ini membantu dalam penyenyawaan dalam proses persenyawaan ataupun membantu sperma masuk ke dalam ovah nanti. Okay, bahagian mitokondria pula dia menghasilkan ataupun memberi nutrien kepada sperma. Alright, akrosom ini membantu dalam kemasukan sperma ke dalam ova dalam proses persenyawaan. Manakala bagi untuk mitokondria di bahagian badan sperma ni, dia memberi nutrien kepada sperma. Dan bahagian flagella ni membantu motility sperma. Alright. So itu adalah berkenaan dengan proses spermatogenesis dan spermogenesis. Okey, ada soalan setakat ni? Sebelum kita pergi ke bahagian terakhir dalam sistem perbuakan Okey lelaki. Puan, nice Puan. Mantap dah. Nice. Mantap dah. Okay, good. Okay, sekarang kita dah lihat kepada proses penghasilan sperma itu melalui proses spermatogenesis dan spermiogenesis. Sekarang kita akan pergi kepada kawalan hormon yang menggalakkan ataupun terlibat dalam penghasilan sperma. So, hormon penting yang menggalakkan penghasilan sperma adalah hormon testosteron. Itu major sex hormone in male. Okey, apakah fungsi hormon testosteron? Dia menekankan suara jadi dalam sikit bila dah matang. Okay, Kan, yes, deepening of voice during puberty lagi. Lepas tu dia akan ada tulang pun dia akan jadi kuat lah. Okey, Lepas tu cross masa kuat. lepas tu ada macam biasa sperm production sebab kita belajar reproduction kan. Lepas Okey, lagi. tu development of penis and testis. Then last appearance of facial and pubic hair starting puberty.
Okay, good. So itu antara fungsi-fungsi untuk hormon testosteron, iaitu memberi ciri-ciri ataupun characteristics of male features lah. Okay, ciri-ciri kelelakian. Alright, so hormon testosteron ini penghasilannya dipengaruhi oleh hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary anterior, iaitu dua hormon. Okay, hormon-hormon testosteron ini dipengaruhi oleh ataupun dikawal oleh hormon-hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary anterior dan juga daripada hypothalamus. Okey, macam mana kamu nak terangkan atau bagaimanakah hormon-hormon ini menghasilkan testosteron? Okey, ada gambar raja dia. Apa akan berlaku? Okey, hormon ini mula terhasil semasa puberty. Okey, bila dah sampai puberty, apa akan berlaku? Hypothalamus tu dia akan increasekan rembesan gonadotropin releasing hormone tu, GnRH, untuk meningkatkan dia punya rembesan of the two gonadotropin iaitu luteinizing hormone LH dengan follicle stimulating hormone tu FSH, yang di mana luteinizing hormone tu dia akan stimulatekan Leydig cell untuk secretekan hormon testosteron. Manakala FSH pula dia akan bertindak secara tak direct untuk stimulatekan spermatogenesis. So FSH dengan testosteron tu dia akan act secara synergistically. Sama, berlaku secara serentak. Okey, good. Okey, bila usia lelaki sudah sampai ke akhir balik ataupun puberty, hypothalamus akan merembeskan hormon gonadotropin releasing hormone. Okay, hasil penghasilan hormon ini dia akan menyebabkan kelenjar pituitary anterior untuk merembeskan dua hormon yang iaitu luteinizing hormone LH dan follicle stimulating hormone FSH. Okay, luteinizing hormone ini akan bertindak ke atas sel-sel Leydig. Sel-sel Leydig ini sebenarnya berada di luar semifidus tubul tapi di dalam testis. Alright, so hasil rangsangan daripada LH ini dia menyebabkan sel Leydig ini untuk menghasilkan hormon testosteron. Okey, manakala hasil tindakan FSH pula dia bertindak ke atas, dia juga akan menggalakkan ataupun menyebabkan ataupun merangsang proses spermatogenesis. Okey, FSH dan testosteron ni dua-dua pun membantu ataupun terlibat dalam merangsang spermatogenesis. Okey, macam mana FSH menggalakkan stimulasi spermatogenesis? Siapa tahu? Sorry Puan, apa soalan Puan tadi? Okey, bagaimanakah FSH ni menggalakkan stimulasi pada spermatogenesis atau merangsang spermatogenesis? Kalau kamu lihat LH dia very direct kan, dia merangsang sel Leydig seterusnya akan merembeskan hormon testosteron. Okey, kalau FSH ni macam mana dia merangsang spermatogenesis? Sertoli cell tu ke Puan? Yes, Sertoli cell. Dia terlibat dengan Sertoli cell. Yes. Dia bertindak ke atas Sertoli cell. Sertoli cell akan menghasilkan androgen binding protein, di mana androgen binding protein ini akan menggalakkan pengumpulan testosteron di dalam testis. Dengan kehadiran testosteron ini, maka testosteron ini akan merangsang proses spermatogenesis. So, kehadiran hormon testosteron dan ADP, iaitu androgen protein binding. Sebab kehadiran androgen protein binding ini memastikan kehadiran ataupun pengumpulan hormon testosteron di dalam testis untuk menggalakkan proses spermatogenesis. Itu cara dia macam mana FSH bertindak ke atas sel-sel Sertoli, di mana sel-sel Sertoli ini kemudian akan menghasilkan androgen binding protein. Androgen binding protein seterusnya menyebabkan testosteron berkumpul di testis dan seterusnya merangsang spermatogenesis. So itu dia. So kena ada
FSH pun kena ada, testosteron pun kena ada, and then LH pun merupakan hormon penting. FSH dengan ADP dan testosteron yang penting dalam perangsang spermatogenesis. Okay, penghasilan testosteron adalah dirangsang oleh LH. Okay, yang dihasilkan daripada sel yang dinamakan Leydig cell. Okay, boleh setakat ni? Boleh Puan, boleh. Okey, setakat ni dengan itu habis topik yang pertama, iaitu sistem reproduktif lelaki. Yang seterusnya, sekejap saya buka yang link perempuan pula. Okey. Yang seterusnya adalah sistem pembiakan perempuan. Okey, kalau kita lihat tadi, sistem pembiakan lelaki fungsi utamanya adalah menghasilkan sperma. So, untuk sistem pembiakan wanita dia pula macam mana? Ovum. Ovum, very good. Okay, menghasilkan ovum. Dan sama juga seperti sistem pembiakan lelaki, sistem pembiakan wanita juga akan menghasilkan hormon-hormon. Hormon apa yang dihasilkan di dalam sistem pembiakan wanita? FH, LH, Estrogen. Okay, LH, SSH. GnRH. Alright, good. So kalau kamu lihat di sini, outcome-nya sama juga. Describe the structure of the female reproductive system and its function. Tapi struktur dalam sistem pembiakan wanita ini terdiri daripada 3 komponen, iaitu internal organ, organ-organ yang berada di dalam badan, external organ yang berada di luar badan, dan accessory organ-organ yang membantu dalam sistem pembiakan wanita. And then explain the process oogenesis in the ovary, proses penghasilan ova. Juga sama seperti spermatogenesis melalui 2 proses, meiosis 1 dan meiosis 2. Yang ketiga, proses penghasilan ova ni dia dipengaruhi oleh female reproductive cycle. Di mana female reproductive cycle yang berlaku setiap bulan ini ada 2 fasa, 2 kitar. Satu Kitaran haid. Yes, kitaran haid. Yes, yang dikenali sebagai satu kitar yang berlaku dalam ovari dikenali sebagai ovarian cycle. Kitar yang berlaku dalam bahagian uterus dikenali sebagai uterine cycle. So fasa ini dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH, estrogen and progesterone. Okay, so ini adalah komponen-komponen atau part-part yang penting yang akan kamu pelajari dalam sistem reproduktif wanita. So sekarang kita masuk kepada struktur dan fungsi bagi sistem reproduktif wanita. Ada 3 bahagian utama. One is external, internal and accessory organ. Alright. So berdasarkan kepada gambar ini, apakah struktur-struktur yang anda dapat senaraikan yang tergolong di bawah sistem pembiakan wanita? Puan boleh zoom lagi tak slide? Cervix. Okay. Cervix lagi. Fallopian tubes. Fallopian tak ada. tube. Okay, betul. Fallopian tube. Ada ovary, uterus, Vagina. Vagina. Okay. cervix, Clitoris. Okay. Anus tu Puan termasuk juga ke? Tidak. Tidak Okay. Rektum pun tidak kan? Tidak. Cervix. Cervix ya. Urinary bladder. Urinary bladder dalam sistem pembiakan wanita, tapi urethra boleh lagi. Itu di bawah sistem pembiakan, sistem urinary. Ovari Puan. Ovary, ya.
Okey, antara struktur-struktur yang kamu atau senarai struktur-struktur yang kamu lihat pada gambar raja ini, antara yang disenaraikan atau boleh digolongkan dalam sistem pembiakan wanita adalah uterine atau juga dikenali sebagai fallopian tube. Okey, fibula ni adalah struktur di bawah struktur uterine, ovari, uterus, round ligament of uterus, cervix, pubic symphysis, mons pubis, clitoris, labia majus dan external urethral orifice dan labia minus. Labia majus dan labia minus ni sebenarnya dikenali sebagai labia majora dengan labia minora. And then vagina. So itu adalah senarai-senarai di bawah sistem pembiakan wanita. Okay, sekarang kita lihat kepada organ utama dalam sistem pembiakan wanita iaitu sama seperti kalau lelaki adalah testis, untuk wanita adalah ovari. So siapa nak terangkan, Ovari. siapa nak terangkan pasal ovari, struktur dan fungsi ovari? Siapa nak terang? Saya tidak dapat. Okey, siapa? Baiklah. Dari segi struktur, ovar ini dia berbentuk seperti almond, Okey, terdiri daripada germinal epithelium, okey, simple epithelium, tunica albuginea, okey, ovarian cortex, okey, dengan ovarian medulla. Function ovary pula dia menghasilkan gamet, secondary oocyte yang membina ovum yang matang okey, dengan dia produce hormon lah, okey. Apakah nama hormon tersebut? progesterone, estrogen, inhibin dan relaxin. Alright. Okay. Kalau nak huraikan ataupun terangkan mengenai terangkan mengenai ovari, ovari merupakan kelenjar yang berpasangan yang berbentuk seperti almond, bersaiz almond, bentuk dan saiz almond. Okay. Struktur ovari ini terdiri daripada lapisan epithelium germinal, bukan lain adalah lapisan simple epithelium. Okay, dilapisi juga oleh satu lapisan yang berwarna putih, kapsul yang berwarna putih yang terdiri daripada irregular connective tissue yang dikenali sebagai tunica albuginea. Okey, di kawasan ovari dalam ni ada dua bahagian. Bahagian yang berada di luar ini, bahagian yang di bahagian luar ini yang terdiri daripada folikel-folikel ini dikenali sebagai ovarian cortex. Okay, di bahagian ovarian cortex adalah penghasilan ovarian follicle dan juga terdiri daripada dense irregular connective tissue. Manakala di bahagian dalam pula adalah ovarian medulla yang berada di bahagian dalam cortex dan terdiri daripada connective tissue yang longgar. Alright. Okay, fungsi utama ovari ni ada dua fungsi. Yang pertama, dengan penghasilan pembentukan folikel ini sebenarnya dia adalah menghasilkan gamet, secondary oocyte, kemudian dia daripada struktur ini akan menjadi ovar yang matang. So apa yang berlaku di sepanjang cycle ini adalah proses penghasilan ovar, pematangan ovar, kemudian penghasilan hormon seperti progesteron, estrogen, inhibin dan relaxin. So itu adalah struktur dan fungsi ovari. Okey. Seterusnya adalah tube fallopian. Okey, bila ovar terhasil dalam ovari, terhasil dan dilepaskan daripada ovari, ovar tersebut akan masuk kepada struktur yang seterusnya iaitu struktur yang dinamakan tube fallopian ataupun juga dikenali sebagai uterine tube. Okey, siapa nak bagi huraian berkenaan dengan uterine tube ataupun fallopian tube?
Okey, siapa nak terang? Siapa nak jawab? Fallopian tube ni structure dia Okey. dia extend laterally daripada uterus Yes. dan dia ada dua uterine Okay. uterine tubes tu kiri kanan, dan dia ada infundibulum, fimbriae, ampulla dengan isthmus. Fungsi Alright. dia fimbriae movement akan providekan local current to sweep the ovulated secondary oocyte from peritoneal cavity into the uterine tube. 3 oocyte is fertilized by sperm inside ampulla of uterine tubes. Okey. So tube fallopian ni sebenarnya merupakan tube yang berpanjangan ataupun berada secara bersambungan secara lateral daripada uterus dan terbahagi kepada empat bahagian. Bahagian yang bermula dari bahagian ovari ini adalah infundibulum yang mempunyai fibria. Apa tahu hujung-hujung ni? Ni adalah fibria. Okey, sambungan daripada infundibulum ada bahagian lengkuk yang besar ini ataupun gunculan besar ini dikenali sebagai ampulla. Ampulla, kawasan ini yang berlaku pertemuan ataupun proses persenyawaan di antara sperma dan ova ataupun tempat pertemuan sperma dan ova. Okey, daripada ampulla masuk ke kawasan yang lebih sempit ini adalah isthmus. Okey, isthmus. Okey, fungsi fibra ini adalah bila ova terkeluar daripada ovari, ova tersebut akan masuk ke dalam tube fallopian melalui fibria. Dia akan menyedut masuk ke dalam tube fallopian melalui fibria dan proses persenyawaan berlaku di bahagian ampulla. Seterusnya, lepas persenyawaan, hasil pembentukan zigot tersebut akan bergerak ke bahagian uterus. Seterusnya, dia akan berlekat pada bahagian uterus. So, itu akan berlaku kalau berlaku proses persenyawaan. Tetapi kalau proses persenyawaan tidak berlaku, maka Dia akan bahagian merosot. oval yang dia akan singkir atau keluar dalam bentuk haid. Okey. So itu adalah function tube fallopian, itu tempat laluan untuk ova. Kalau disenyawkan bahagian ampulla, dia akan bergerak. Hasil persenyawaan itu akan bergerak ke bahagian uterus dan dia akan tempel pada bahagian uterus. Seterusnya dia akan berkembang menjadi embrio dan seterusnya embrio, fetus dan seterusnya menjadi bayi. Kalau tak disenyawakan, dia akan singkir keluar daripada uterus dalam bentuk haid. Alright. So function of fibra sebenarnya dia menggalakkan pergerakan ataupun membawa masuk ova yang terhasil daripada ovari masuk ke dalam tube fallopian. It's actually sebenarnya secondary usin. Dan bahagian ini dah samalah. So bahagian usin yang telah fertilized actually berlaku di bahagian ampulla uterine tube. Alright. So senang saja. Tube fallopian dia senang sikit. Alright, sebab dia hanya melibatkan laluan ova yang telah keluar daripada ova. Itu proses ovulasi. Alright. So struktur yang seterusnya adalah bila dah sampai ke sini adalah bahagian uterus. Itu bahagian penting dalam sistem pembiakan wanita. Kenapa dia penting? Tempat Kenapa itu penempelan tiba-tiba? ovum. Yes, tempat penempelan hasil persenyawaan, ya, tempat penempelan zygote. Alright. Okay, huraian kepada struktur uterus adalah apa? Kedudukannya berada di mana? Di antara urinary bladder dan rectum. Okey, kedudukannya adalah di antara urinary bladder dengan rectum. Apakah saiz kepada uterus? Saiz dah bentuk uterus seperti pair yang terbalik. Kan? Bentuk seperti pair yang terbalik. Pair dalam bahasa Melayu apa? Buah pair itu dalam bahasa Melayu apa? Wape juga pun. Pair juga. Okey. So sama seperti tube fallopian juga, uterus juga terbahagi kepada 3 bahagian.
Okay, bahagian yang berada di atas ni, yang broad, bahagian broad superior curve ni, bahagian curve di bahagian atas ni dikenali sebagai fundus. Okay, bahagian tengah ni pula dikenali sebagai mid ataupun body. Dan bahagian narrow, yang bahagian lorong singkat sempit ini dikenali sebagai cervix. Okay, narrow and inferior dikenali sebagai cervix. Alright, so uterus juga mempunyai 3 bahagian. Bahagian curve yang membasar ini, yang bahagian atas superior ini dikenali sebagai fundus. Bahagian tengah pula atau bahagian tengah ini dikenali sebagai badan. Dan di hujung lorong yang hujung ni yang sempit dan dalam ini adalah, yang dalam dan bawah ini adalah dikenali sebagai cervix. Okay, bahagian bawah dan sempit dikenali sebagai cervix. So, apa function uterus selain daripada penempelan, tempat penempelan ovar yang telah disenyawakan? Apa lagi? Apa tadi Puan? Untuk tekan Okey, panas. apakah fungsi uterus selain daripada tempat penempelan ovar yang telah disenyawakan? Untuk fetus membesar waktu Alright. tengah pregnant. Okey. Lepas tu untuk menstrual flow. Okey. Alright. Okey, bahagian uterus ni dua perkara akan berlaku. Okey, itu pun bergantung kepada nasib ovar yang telah dihasilkan oleh ovari. Okey, kalau telah disenyawakan, ovar yang telah disenyawakan akan berlaku implantasi pada uterus. Seterusnya dia akan membentuk kepada fetus semasa kehamilan dan seterusnya bersalin. Okey, kalau implantasi tidak berlaku, maka ovar yang telah dikeluarkan tu kalau tak disenyawakan, maka dia merupakan kawasan pengeluaran haid ataupun menstrual flow. Okey, selain daripada itu, dia juga merupakan laluan kepada sperma yang masuk ke dalam bahagian vagina. Alright, so 3 perkara yang akan berlaku di sini. Satu sebagai laluan untuk sperma masuk ke bahagian vagina. Satu lagi adalah tempat implementasi ovar yang telah disenyapkan kalau persenyawaan berlaku. Seterusnya adalah tempat di mana perkembangan fetus masa penghamilan dan semasa salin. Okey, yang seterusnya adalah kalau ovar tidak disenyawakan, maka implantasi tak berlaku, maka dia akan menjadi sumber untuk menstrual flow ataupun kejadian haid. Okey, boleh. So itu adalah fungsi untuk uterus. Okey, yang seterusnya daripada bahagian uterus, sambungan daripada bahagian uterus ke bawah adalah struktur yang dikenali sebagai vagina. So, siapa nak bagi huraian kepada vagina, fungsi dan struktur dan fungsi vagina? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak terang? Saya cubalah Puan. Okey. Struktur dia a tubular long fibromuscular canal. It is lined with mucous Okay. membrane that extend from exterior of the body to the uterine cervix. Okey, fungsi dia? Fungsi Function of? dia Berkaitan receptacle dengan uterus for juga. the Yes. for the penis during sexual intercourse. Okey. Outlet for menstrual flow and Okey. passageway for childbirth. Okey.
So, secara tidak langsung, vagina adalah merupakan satu struktur yang struktur bertubuh, panjang dan terdiri dari yang bersifat fibromuscular canal. Dilapisi oleh mucus membran yang bersambung daripada anterior of the body ke bahagian uterine cervix. So, kawasan ini merupakan kawasan tempat pertemuan ataupun kemasukan penis ke dalam sistem pembiakan wanita. Okey. Selain daripada Puan, itu juga ya. apa yang dimaksudkan dengan long fibromuscular canal? Okey, satu struktur yang panjang. Maknanya dia menurus ke bahagian bawah panjang dan bersifat fibromuscular terdiri daripada otot-otot muskular. Canal tu maksudnya satu lorong panjang. Oh, okey. Yang berbentuk tube panjang. Okey. So fungsi dia adalah satu tempat kemasukan penis ke dalam sistem pembiakan wanita semasa proses intercourse dan juga laluan untuk kita haid dan juga laluan untuk anak akan keluar melalui semasa bersalin. Your passageway for childbirth. So bila nak bersalin itu adalah laluan anak akan keluar daripada sistem pembiakan wanita ataupun daripada uterus. So that is about vagina. Okay, boleh setakat ni. Boleh, Sorry. Puan, boleh. Alright, seterusnya adalah tadi kita lihat hanyalah organ-organ internal di dalam sistem pembiakan wanita. Katakanlah kalau soalan tanya, senaraikan struktur-struktur internal sistem pembiakan wanita ataupun internal organ of female reproductive system. Apa jawapan dia? Yang bahagian dalam macam uterus. Yes. Uterus, yes, very good. Lagi? Fallopian tube, ovary. Fallopian tube, ovary and Vagina. Ya ke Puan? vagina. Yes. Ya. So selain daripada organ-organ tersebut, organ-organ yang berada di luar ataupun external genitalia adalah seperti vulva, kawasan vulva ataupun pubendium, this area. Okay. Bahagian luar, this area yang terdiri daripada struktur mons pubis adalah bahagian anterior yang mempunyai rambut. Kemudian lambia majora. Kemudian bahagian dalam sedikit adalah lambia minora dan bahagian hujung di sini adalah clitoris. Yang seterusnya adalah kawasan yang berada di bahagian genital urinary dengan bahagian anus adalah perineum, a diamond shaped area that include urogenitalia, triangle and bahagian anus. Struktur berbentuk seperti diamond. Bahagian area di tengah-tengah antara tights dengan bahagian punggung. Juga terdiri daripada external genitalia dan anus. So itu adalah dua struktur untuk external genitalia. Yang pertama yang berada di bahagian ini adalah di bahagian anterior depan adalah mons pubis. Masuk ke bahagian sini yang bahagian kulit yang juga berbentuk kulit, bersifat kulit, mempunyai terdiri daripada kulit adalah lambia majora dan bahagian dalam sedikit di sini adalah lambia minora. Okay, sambungan daripada lambia minora akan membentuk clitoris. Okay, selain daripada itu adalah kawasan perineum yang berbentuk seperti kawasan yang bentuk seperti diamond yang terdiri daripada organ-organ urogenital, okay, and anal triangle. Strukturnya berbentuk diamond, bahagian middle to your thigh and buttocks dan juga terdiri daripada external genitalia dan anus. Okey, kalau katakan senaraikan struktur-struktur external genitalia, apa jawapan anda? Dalam sistem pembiakan wanita. Vulva boleh buat. Mana? Vulva. Vulva. Okey, vulva terdiri daripada apa struktur-struktur yang berada di bawah di kawasan vulva? Mons pubis, labia Yes. majora,
Yes, mount pubis, labia majora, labia minora dan clitoris. So itu adalah struktur di bawah vulva di bahagian eksternal genitalia. Okey. Selain daripada vulva, juga kawasan yang juga berada di luar adalah perineum yang antara yang terdiri daripada ataupun merangkumi urogenital triangle dan anus. Juga termasuk external genitalia dan anus. Okey. Yes, so itu berkenaan dengan external genitalia dan seterusnya adalah struktur yang seterusnya yang merupakan struktur accessory organ adalah mammary gland. Okey, siapa nak cerita pasal mammary gland? Mammary glands ada 7 structure. Okey. Nipple, areola, lactiferous duct, lactiferous sinus, mammary gland, lepas tu pectoral bed dan suspensory ligament. Alright. So mammary gland ataupun mammary gland berada di bahagian ataupun payudara. Okey, mammary gland ataupun payudara. Kalau lihat di bahagian mammary gland itu berada di bahagian payudara, di mana payudara ini terdiri daripada nipple. Okey. Nipple ni pula, kawasan nipple pula diseliputi ataupun dikelilingi oleh bahagian yang bahagian gelap, okey, kawasan yang gelap yang dikenali sebagai areola. Okey, kawasan areola, di mana di kawasan ini mempunyai banyak saraf yang sangat sensitif kepada sejuk dan sentuhan. Okey, setiap bahagian kelenjar mammary ini boleh dibahagikan kepada beberapa lobus. Okey, antara 15 hingga 20 lobus. Dan juga setiap satu lobus ni kemudian akan dibahagikan kepada dibahagi kepada lobus-lobus yang lebih kecil di bahagian lactating. Okey, kawasan inilah di mana susu akan dihasilkan dihasilkan oleh sel-sel sekreti di dalam bahagian lobus. Kemudian akan dikeluarkan melalui lactiferous duct. Kemudian bahagian lactiferous duct ni akan sambungan daripada ni akan menjadi lebih lebar untuk membentuk lactiferous sinuses sebelum masuk ke bahagian nipple. Okey, suspensory ligament ni adalah ligamen yang memberi sokongan ataupun memberi bentuk kepada payudara. So itu adalah huraian ringkas berkenaan dengan mammary gland ataupun accessory organ. So fungsi dia dua. Satu, menghasilkan susu yang berkaitan dengan kehamilan. Sorry, kenapa dia? Okay, yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran. Okey. Bolehkah setakat ni ke nak saya ulang lagi? Boleh. Boleh Pak. Alright. Boleh Pak, boleh. So yang seterusnya kita dah lihat kepada setiap satu struktur, huraian kepada struktur dan fungsi dan sistem pembiakan wanita. Yang seterusnya kita akan pergi kepada fungsi sistem pembiakan wanita, iaitu fungsi ovari, yang lebih khususnya fungsi ovari iaitu menghasilkan ova. Proses itu dikenali sebagai oogenesis. Okey, oogenesis pun ada melalui beberapa langkah-langkah ataupun tahap fasa-fasa yang terdiri daripada fasa mitosis dan meiosis. Okey, siapa nak terang pasal oogenesis ni? Saya Puan. Okey. Okey, oogenesis adalah proses pembentukan telur iaitu di ovum pada wanita yang terjadi di ovari iaitu ovarium. Oogenesis bermula dengan kehadiran mitosis dan meiosis, which is mitosis adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan 2 gamet. Meanwhile, meiosis adalah pembahagian sel yang menghasilkan 4 gamet. Masing-masing mempunyai bilangan kromosom separuh dari sel induk.
Okay, yang mitosis, eugonium akan matang dan bermitosis untuk menghasilkan primary oocyte. Semasa development of fetal, primary oocyte sendiri akan bermeiosis menjadi dua bahagian untuk menghasilkan secondary oocyte. Di sinilah first polar baby akan terhasil. Seterusnya secondary oocyte akan mengalami second meiosis and will stop just before the ovulation. Di mana ovum dan body kedua yang terhasil. Next secondary oocyte will resume and complete second meiosis after fertilization ataupun persenyawaan. So apa yang berlaku di sini adalah oogenium dalam proses oogenesis akan berlaku di sini adalah bermula pada primordial germ yang akan membahagi menjadi oogonium. Oogonium ini kemudian akan melalui proses mitosis untuk menghasilkan primary oocyte. Primary oocyte ini seterusnya ini berlaku selepas puberty. Yang ini berlaku semasa perkembangan fetal. Yang ini pula berlaku semasa puberty, selepas puberty. Selepas itu primary oocyte ini seterusnya akan melalui proses meiosis 1 di mana dia akan menghasilkan secondary oocyte dan first polar body. Secondary oocyte ini seterusnya akan melalui meiosis yang kedua tapi dia akan berlaku sebelum ovulasi. Meiosis 2 akan sambung selepas berlakunya persenyawaan atau fasa meiosis 2 akan resume atau akan sambung selepas proses persenyawaan, iaitu secondary oocyte ini akan melalui sambungan proses meiosis 2 akan menghasilkan ova and second polar body. Seterusnya, ova ni akan menjadi zigot dan seterusnya akan berkembang kepada fetal, embrio fetal dan bayi. So itu actually dia punya penerangan ringkas berkenaan dengan proses eugenesis. Proses eugenesis berlaku di dalam mana, organ mana? Organ mana yang terlibat dalam proses eugenesis? Ovary Puan. Yes, ovary. So yang seterusnya kita akan lihat adalah kita yang mengawal proses penghasilan eugenesis ataupun proses seterusnya adalah kita cycle yang mempengaruhi penghasilan eugenesis ataupun proses penghasilan ova melalui proses eugenesis iaitu kawal oleh female reproductive cycle. Female reproductive cycle secara tidak langsung ada berkaitan dengan menstrual cycle. So dalam kita female reproductive cycle ni dia ada dua kita. Kita yang pertama adalah kita yang berlaku di bahagian ovary. Dalam fasa inilah berlakunya penghasilan ova. Dalam kita ovary lah berlakunya penghasilan ova. Manakala kita yang kedua adalah kita menstrual cycle ataupun uterine, proses yang melibatkan kita haid ataupun pendarahan haid. So yang ini berlaku di ovary, kita uterine, nama daripada kita uterine automatically berlaku di bahagian uterus. So secara amnya female reproductive cycle merangkumi dua. One as kita ovary ataupun ovarian cycle yang berlaku di ovary. Secondly, uterine cycle ataupun menstrual cycle yang berlaku di bahagian uterus. Setiap satu kita ni merangkumi tiga fasa. Fasa yang pertama adalah follicle. Fasa follicle adalah fasa sebelum ovulasi. That means fasa ini adalah lebih kepada pembentukan follicle. Di dalam follicle ada ova. Fasa yang kedua adalah ovulasi, di mana fasa ovulasi adalah pembebasan ova daripada follicle ataupun follicle membebaskan ova, secondary oocyte.
Selepas pembebasan usid daripada folikel, masuk kepada fasa yang ketiga iaitu luteal phase. Dalam luteal phase, folikel yang telah kehilangan ovari akan menjadi corpus luteum. Pembentukan corpus luteum, seterusnya pembentukan corpus albicans. Seterusnya di dalam fasa uteri pula juga sama, merangkumi 3 fasa. Fasa yang pertama adalah melibatkan pendarahan, which is menstrual cycle. Lepas berlaku pendarahan, berlaku penyembuhan, fasa penyembuhan, iaitu proliferative phase. Seterusnya adalah fasa yang ketiga, proses secretory phase. Kesemua fasa-fasa ini dipengaruhi ataupun dikawal oleh hormon hypothalamus, itu gene NRH dan FSH dan LALH. Kesemua fasa-fasa ini dikawal oleh hormon daripada hypothalamus dan juga hormon daripada kelenjar pituitari, which is FSH dan LH. Okey. Sekarang kita lihat apa berlaku dalam setiap satu fasa. Okey, siapa nak terang pasal fasa yang pertama dalam kita ovari? Okey, siapa nak cuba? Last part daripada topik ni. Samsul puan, Samsul. Samsul. Saya buat unit 10.1 kan. So yang buat 11.2 jawab kan. Dia orang diam tu. Entah tidur ke apa. Kenapa diam tu? Saya buat 10.1 semalam. Okey. Sebut nama puan. Sairul, kumpulan Sairul? Aduh, Sairul rupanya. Jawab Sairul. Sairul dengan Muiz, kumpulan Muiz. Tadi siapa yang jawab tu? Kumpulan mana yang jawab tadi tu? Tan puan. So Tan jawab. Tan. Kumpulan Iman. Saya 10.2. Cepat, lagi sikit lagi. Tadi kita dah tahu dah proses eugenesis. Jawablah siapa yang buat unit ni. Jangan diam. Semalam kami dah jawab dah. Ringkas, terang secara ringkas saja. Muiz? Mana Muiz? Okey, kumpulan Muiz terang pasal fasa ovari. Sairul pula jawab pasal fasa uterin. Mana Muiz? Muiz ataupun Sairul? Ada ke tak? Puan, diorang minta ulang balik soalan tu puan. Ada yang tak dengar soalan tadi. Oh. Okey, soalan dia adalah dalam kita productive cycle ni, kita cycle ni atau kita untuk kita wanita, dia ada dilibatkan dua. Satu adalah kita ovari, satu lagi adalah kita uterine. Okey, kita ovari, kita start dengan kita ovari. Kita ovari merangkumi 3 fasa iaitu follicle fasa, ovulasi fasa dengan luteal fasa. So setiap satu boleh terangkan ringkas berkenaan dengan kita ovari yang merangkumi 3 fasa tersebut. Apa yang berlaku dalam setiap fasa tersebut?
Okey, bermula dengan Saya folikel. Apa yang berlaku? Okey. bermula di folikel pasar ni, Okey. dia di hypothalamus, dia stimulate increase secretion of FSH dengan kurang antara pituitary. Okey. Apa FSH itu akan buat? FSH akan melahirkan ovari folikel. Okey, pembentukan folikel ovari. Okey, apa akan berlaku pada folikel ovari yang seterusnya? Dia merendahkan estrogen, negatif feedback. Dalam pembentukan folikel ovari ataupun bila folikel ovari semakin membesar, hormon estrogen akan dirembeskan atau paras estrogen akan meningkat. Okey, apa berlaku kalau paras estrogen rendah? Dia akan menghasilkan negatif feedback ataupun maklum balas negatif. Okey, apa berlaku apabila folikel ni dia continue to grow ataupun dia akan matang? Apa akan berlaku pada folikel tersebut sepanjang fasa folikel ni? Dia tak pasti pula bang. Okey, dia akan berkembang dan akan matang sepanjang pembentukan folikel. Okey, apa yang berlaku sebenarnya di fasa folikel ini sebenarnya bukan lain adalah pembentukan folikel ovari. Okey, sepanjang pembentukan dan pematangan ovari ini, folikel ovari ini, hormon estrogen akan dirembeskan. Itu saja dalam fasa folikel. Okey, selepas fasa folikel, apa yang akan berlaku selepas fasa folikel? Lepas tu dia ovulatory fasa pula. Ovulatory fasa. Apa yang berlaku di situ sebenarnya? Okey, penghasilan estrogen daripada pematangan folikel akan menyebabkan apa? LH secretion pula. Yes, perembesan LH. Okey, hasil daripada perembesan LH menyebabkan apa? Dia akan menjadikan stimulate meiosis in saya. Maknanya dia merangsang rupture of follicle ataupun dengan kata lain menyebabkan ovulasi. Okey, dengan peningkatan paras estrogen daripada folikel yang sedang matang, dia akan merangsang penghasilan LH. Okey, paras tinggi LH ini seterusnya akan merangsang ataupun menyebabkan ovulasi. Apa tu ovulasi? Adalah pembebasan ova daripada folikel ovari dan seterusnya paras estrogen mula menurun. Okey, selepas fasa ovulatory, dia akan masuk ke fasa yang ketiga iaitu luteal phase. Apa berlaku pada luteal phase sebenarnya adalah pembentukan corpus luteum. So apa yang berlaku semasa luteal phase ni? Dia akan progesterone and some estrogen. Okey. Apa yang berlaku di sini adalah paras LH yang masih lagi tinggi ni akan menggalakkan pembentukan corpus luteum. Okey, corpus luteum ni sebenarnya adalah folikel yang telah hilang usid ataupun folikel yang tanpa usid akan menjadi corpus luteum. Ini terbentuk selepas proses ovulasi. Okey, pada dalam fasa ini hormon apa yang akan dirembeskan oleh corpus luteum? Hormon progesteron. Okey, progesteron dan Estrogen. sedikit Estrogen. estrogen. Okey, dengan penghasilan hormon tersebut, okey, selepas itu apa akan berlaku? Berlaku proses feedback. Okey, berlaku maklum balas negatif dan seterusnya paras FSH dan LH akan mula menurun. Bila dah menurun, maka kita tu akan bermula lagi. Okey, yes, kita ni akan sentiasa berulang. Hari-hari Okey, dia itu berulang. berkenaan. Dia berulang setiap bulan. Oh, setiap bulan. Yes, setiap bulan. Okey, kalau nanti kita akan lihat tarikh hari dia punya hari tu ada. Kalau tarikh ni, contohnya kalau di uterine, okey, kalau di bahagian folikel dia tak ada hari. Tapi untuk uterine, fasa uterine,
Dia ada hari dia. Okey, contohnya kalau di sini. Okey, kalau lihat gambar ni, follicular phase is actually from hari yang pertama, hari yang pertama sampai hari yang ke-14. Hari ke-14 yang akan berlaku proses ovulasi. So hari yang ke-15 sampai ke hari ke-28 adalah fasa luteal. So hari pertama hingga hari yang ke-14 adalah follicular. Hari ke-14 adalah ovulation. Daripada hari ke-15 hingga hari ke-28 adalah fasa luteal. So peringkat follicle fasa ni yang berlaku dia pembentukan follicle. Di dalam follicle ada usit juga masih terbentuk. Dalam fasa ni juga pembentukan berlaku juga pembentukan usit. Bila sampai ke fasa ovulasi, apa yang berlaku di sini adalah pembebasan ova. Ova yang telah follicle yang telah kehilangan ataupun kekurangan ataupun ketiadaan ova ini akan membentuk corpus luteum. Corpus luteum ni seterusnya akan degenerate, akan menjadi merencak atau dia akan menjadi lebih kecil membentuk corpus albicans. So itu dia senario ataupun apa yang berlaku semasa follicle ovulasi dan luteal phase. 1 hingga 13 hari adalah follicle phase, hari ke-14 adalah ovulasi, pembebasan ova, hari ke-15 hingga hari ke-28 adalah fasa luteal. Okey, pembentukan corpus luteal. Okey, boleh. Boleh Puan. Boleh. Okey, yang seterusnya adalah fasa yang berlaku di dalam uterine cycle. Uterine cycle pula adalah apa dia? Siapa nak terang pasal uterine cycle? Uterine cycle kalau kamu lihat di sini ada berbagai, terdiri daripada 3 fasa juga. Fasa yang pertama adalah menses, pengaliran darah. Fasa yang seterusnya adalah proliferatif dan fasa yang ketiga adalah secretory fasa. Okey, kalau kamu perhatikan fasa yang berlaku di sini, fasa follicular ni, kalau fasa follicular yang berlaku di bahagian ovary cycle ni, dia uterine adalah menses dan proliferative phase. Okey, kalau fasa luteal pula, kalau dalam fasa uterine adalah secretory phase. Dia saling berlaku pada masa yang sama. Dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesterone yang mempengaruhi fasa uterine. Hasil rembesan estrogen dan progesterone daripada ovarian cycle akan mempengaruhi kita dalam uterine cycle. Okey, boleh? Bolehkah? Okey, kalau follicular, fasa follicular dia merembeskan estrogen. Selepas ovulasi dan seterusnya, fasa ovulasi dan fasa luteal akan merembeskan progesterone. Kedua-dua hormon ini akan mempengaruhi kita uterine. Okey, seterusnya kita lihat kepada kita uterine ataupun menstrual cycle. Okey, yang ini siapa nak terang? Secara ringkas. Kita start dengan fasa menstrual. Apa yang berlaku semasa menstrual cycle ni? Okey, tempoh fasa menstrual adalah antara berapa hari ke berapa hari? Dia di antara 3 sampai 5 hari sebab dekat situ uterus kan dah bersedia untuk fertilization kan. Tapi bila tak ada, dia akan situlah. Dia akan tebal. Itu secreted vaginal leakage from the uterine wall tu. Dan akan diteman oleh untuk bleeding tu. Akan pass through the vagina as the menstrual flow. Lepas tu follicles akan grow dalam ovary. Okey. Okey, apa yang berlaku di semasa menstrual, macam mana menstrual cycle boleh berlaku adalah fasa menstrual cycle akan berlaku pada hari pertama sehingga ke hari kelima ataupun akan continue antara 3 to 5 days. Ini akan berlaku bila tiada persenyawaan berlaku. Okey, ingat tadi tak saya kata hormon estrogen dan progesterone akan mempengaruhi fasa uterine.
kita uterine. Okey, bagaimana? Sebab hasil penghasilan hormon estrogen dan progesterone dia akan menyebabkan dinding uterus ataupun dinding endometrium menjadi tebal. Yes, menebal. Tujuan penebalan itu adalah untuk persediaan untuk implantasi ovar yang telah disenyawakan. Kalau tak ada persenyawaan tidak berlaku, maka lapisan yang tebal ini akan mula luntur dalam bentuk haid. Okey, lapisan yang terlibat ni sebenarnya adalah stratum functional of endometrium of uterus. So kalau tak ada penempilan berlaku, maka dinding uterus ini akan luntur dan akan keluar dalam bentuk haid. Okay, ini berlaku di fasa uterine. Kalau dalam fasa ini juga untuk fasa folikel, dalam fasa ovary, apa yang berlaku di situ adalah fasa follicle artery growing in ovary. Okey, selepas habis kita haid berhenti pada hari yang ke-5, akan masuk kepada fasa yang seterusnya which is proliferative fasa. Apa yang berlaku di sini? Dinding uterus sudah luntur. Okey, kawasan dinding uterus sudah luntur. So fasa yang seterusnya adalah bermula pada hari akhir menstrual cycle sehingga bermula dalam tempoh 8 hari. So dalam tempoh 8 hari, apa yang berlaku dalam tempoh 8 hari? Growing follicle dekat ovary tu tadi, dia akan menyebabkan estrogen tu tinggi. Sebab dia nak stimulatekan untuk apa ni orang cakap repairs repair, yes. Dia nak betulkan balik dinding tu. Lepas tu apabila dinding endometrium dah menebal, kelenjar dia akan develop dan grow blood vessel, grow dalam tisu baru. Lepas tu ovulation in the ovarian cycle akan berlaku pada hujung fasa proliferative cycle. Okay, fasa. Alright, very good. Okey, selepas berhenti pelahari bila fasa menstrual sudah sampai ke hujung, akan mula proliferative fasa. Fasa proliferative dia akan sampai 8 hari. So dalam fasa ini apa yang berlaku di sini adalah dalam fasa ovary, pembentukan ataupun perkembangan folikel akan merembeskan estrogen. Okay, paras estrogen yang tinggi disebabkan daripada perkembangan folikel ini dalam ovary akan merangsang pembaikan pada dinding endometrium uterus. So, apa yang berlaku adalah dinding endometrium semakin menebal, kelenjar mula terbentuk, penghasilan salur darah dan dalam tisu yang baru. So dalam fasa ini untuk fasa ovary di mana pada hujung ovarian cycle, proses ovulasi akan bermula pada hujung fasa ini. So bila nak sampai ke hujung fasa ini, dalam fasa kita ovary, ovulasi atau proses ovulasi akan mula terjadi. Okey, so proliferatif sebenarnya bukan lain adalah repair, penyembuhan ataupun pembaikan dinding endometrium. Okey, ataupun penggantian dinding endometrium yang telah luntur dan penghasilan kelenjar dan salur darah yang baru dalam tisu baru. Okey, seterusnya fasa yang ketiga adalah fasa secretory ataupun secretive fasa. Dia adalah fasa yang bersamaan pada fasa luteal dalam ovary cycle. Okey, dalam fasa perkembangan folikel, hormon estrogen yang banyak akan dihasilkan semasa perkembangan folikel dalam kita ovary. Manakala dalam fasa luteal pula, hormon apa yang akan dirembeskan banyak dalam fasa luteal? Hormon progesterone. Okey, hormon progesterone daripada corpus luteum dalam kita ovary ini akan merangsang penebalan dinding endometrium. Manakala corpus luteum yang akan di-generate ini corpus luteum yang tak digunakan ini kemudian kalau kehamilan tidak berlaku, maka corpus luteum ini akan di-generate, leads to menstruation and cycle starts over. Sebab bila tak ada corpus luteum,
maka paras hormon estrogen dan progesteron akan menurun. Penurunan atau paras rendah estrogen dan progesteron menyebabkan fasa menstruasi berlaku. So kita cycle pun mula semula ataupun berulang. Boleh ke setakat ni? Boleh Puan, boleh. Okey, boleh tak kamu kaitkan antara kita cycle, kita ovari dengan kita uterine? Boleh kamu kaitkan? Okey. Kalau dalam fasa ovari, fasa follicle phase berlaku pembentukan ataupun perkembangan folikular. Fasa perkembangan folikular ini menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini pula akan menyebabkan penebalan dinding endometrium ataupun pembaikan dinding endometrium selepas fasa menstrual. Sebab dalam fasa menstrual di sini, apa yang berlaku dalam fasa menstrual adalah salur darah akan mula constrict. Disebabkan constrict apabila salur darah mula constrict, maka bekalan darah ke bahagian dinding endometrium akan tersekat. Sebila tersekat atau tiada bekalan darah pergi ke bahagian dinding endometrium akan mula luntur apabila tiada penempelan ovar yang telah disenyawkan berlaku. So dia akan mula luntur. So bila dah luntur, perkembangan folikel akan menghasilkan estrogen. Estrogen pula akan membaiki dinding endometrium yang telah luntur. So bila dah masuk kepada fasa ovulasi, paras LH ini dipengaruhi oleh hormon FSH. Fasa ovulasi pula berlaku apabila hormon LH ini akan merangsang proses ovulasi. Dalam fasa luteal pula, folikel yang telah hilang ataupun ovar yang telah bebas daripada folikel ini akan seterusnya menjadi corpus luteum. Corpus luteum, pembentukan corpus luteum ini akan menghasilkan ataupun merembeskan hormon progesteron. Hasil daripada rembesan hormon progesteron ini seterusnya menyebabkan penebalan pada dinding endometrium. So bila paras estrogen dan progesteron sudah menurun ataupun pergi ke paras rendah, maka menstrual cycle akan bermula sebab dinding endometrium akan mula luntur. So itu adalah penerangan berkaitan dengan sistem atau female reproductive cycle. Okey, ada sebarang pertanyaan? Okey, ini boleh lihat. Right? Kaitan antara ovary cycle dan fasa follicle. Untuk uterine adalah proliferative phase which is influenced by estrogen thickness of the endometrium rapidly increase. So fasa ovulasi akan terhasil ataupun pembebasan ovar. So hasil daripada pembebasan ovar, folikel yang kehilangan ataupun mengeluarkan ovar tadi akan menghasilkan corpus luteum. Corpus luteum ini seterusnya akan merembeskan hormon progesteron which is masuk kepada fasa secretory di bahagian uterine cycle. Hasil rembesan progesteron menyebabkan dinding endometrium menjadi lebih tebal dan bervaskular. Kalau tak ada kehamilan berlaku, corpus luteum ini seterusnya akan digenerasi menjadi corpus albicum. Bila dah tukar menjadi corpus albicum, tiada hormon lagi dibebaskan. Hormon estrogen dan progesteron tidak lagi dirembeskan dan paras menjadi lebih rendah. Bila dah jadi lebih rendah, maka dia akan masuk kepada menstrual cycle. So berulanglah di punya kita. Boleh ke setakat ni? Boleh Puan, boleh. Boleh ke? Okay, very good. Okay, untuk ni tamatlah topik reproduktif, sistem yang merangkumi reproduktif lelaki dan reproduktif wanita.